Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada surah Yasin, yang mana kita masih menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan orang-orang yang dinamakan sebagai Ashabal Jannah, yaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-55, seterusnya dalam kelompok ayat 55 ini yang sedang kita hayatinya bersama, ayat 55 sehingga 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni syurga pada hari tersebut, yaitu di hari akhirat itu nanti, bila mereka ditempatkan di dalam syurga, mereka ini berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Alhamdulillah, sebahagian daripada nikmat kesenangan yang melekakan penghuni syurga ini telah pun sama-sama kita hayati. Yuk, kalau kita senaraikan sebelum kita menyambung kembali, insya-Allah kita telah pun menghayatinya dalam dua siaran yang lalu, iaitu pertamanya, mereka ini mempunyai pasangan, hum wa azwajuhum, ayat 56, mereka bersama dengan pasangan mereka. Jadi ini yang pertama. Yang keduanya, bersukaria di tempat yang teduh, hum wa azwajuhum fi zilal, di bawah teduhan ataupun keadaan yang teduh, suasana yang nyaman. Yang ketiganya, mereka duduk di atas pelamin sambil duduk berbaring, iaitu duduk yang cukup merehatkan. Sekarang ini pun kalau kita di dunia ini, kita duduk tak betul, belakang sakit, kadang duduk sengit sikit, pinggang sakit, macam-macam kan. Tapi di syurga nanti itu semua tak ada. Tak ada. Kalau sakit-sakit pun tak payah pergi poliklinik dan sebagainya. Jadi di syurga itu semua tak ada. Mereka duduk dalam keadaan duduk berbaring, santai kata orang tu, iaitu hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun, duduk berbaring di atas pelamin. Yang keempat, mereka beroleh pelbagai jenis buah-buahan, iaitu lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ini ayat 57. Lahum fiha fakihatun, mereka beroleh pelbagai jenis buah-buahan. Mana yang mereka suka, mana yang mereka minat, mana yang mereka selera, semuanya ada. Ada. Dah tak payah lagi nak tawar-menawar macam kita sebutkan yang lalu. Ini ayat 57, dan insya-Allah kita sambung sedikit lagi ayat 57 sebelum kita beralih ke nikmat yang seterusnya, kesenangan yang seterusnya yang Allah sediakan buat penghuni syurga. Kembali ke ayat 57 ini,
lahum fiha fakihatun, bagi mereka ataupun mereka ini beroleh di dalam syurga ini fakihah, buah-buahan, iaitu daripada pelbagai jenis. Walahum fiha ma yad'un, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Kalau contoh buah-buahan tadi, sebagaimana juga dah kita maklumi dalam siaran yang lalu, tak semua jenis buah-buahan seseorang itu minat. Mungkin kalau apple, ia suka makan apple sekalipun, contoh saja, mungkin apple merah, tapi apple hijau dia tak suka, so dia dapat. Ini jenis buah-buahan. Tapi bila mana apple merah ini, ada orang, malah saya difahamkan ni yang sebaiknya lah, makan dengan kulit-kulitnya. Makan dengan kulit-kulitnya. Dan buah, kebanyakan buah, di tengahnya pasti ada bijinya. Sekarang ini, ahli syurga ini, dia suka apple merah. Tapi bila dimakan, telah dikopek kulitnya, dikupas kulitnya. Bukan setakat dikupas kulitnya, malah dipotong slice tak begitu besar. Jadi sekali ambil, sekali ngap saja. Bahkan ada pula orang yang suka memakan jenis apple merah yang telah dikupas ataupun telah dikopek kulitnya, dipotong slice halus-halus, kecil-kecil, malah dicecah dengan gula lagi, dicecah dengan garam lagi. Ada pula yang mat saleh campur Melayu, cecah dengan sambal kicap lagi, umpamanya lah. Walahum fiha ma yad'un, apa yang mereka kehendaki. Kalau mereka kehendaki makan apple merah yang telah dikupas kulitnya dan dipotong slice halus-halus dan dimakan dengan dicecah sambal tumis ke sambal kicap ke apa ke, semuanya ada. Ini apa tak melekakan? Apa yang menyebabkan penghuni syurga ini tak terhibur, tak merasa senang? Sebab apa yang dia suka, yang dia hendak, ma yad'un, semuanya ada. Ada pasangan pe, tempat suasana nyaman pe, buah-buahan penuh, layanan tip-top, apa lagi yang nak? Sedangkan orang-orang ashabal jannah, penghuni syurga ni, telah terlatih sejak hidup di dunia ini lagi, memiliki sifat qana'ah, sifat yang memada, merasa cukup dengan kurniaan Allah. Allah dah berikan aku macam ni, alhamdulillah, dia bersyukur. Dah terlatih dengan sikap macam ni. Tak adalah bersifat tamak, apa yang dia inginkan dia hendak, dia tak dapat, dia meradang, dia kata orang itu jengkel dan sebagainya. Tak. Jadi lebih-lebih lagi orang yang seperti ini ditempatkan di dalam syurga. Apa yang dia hendak, semuanya dia dapat. Nah, ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh kita senaraikan daripada kelompok ayat 55 sehingga 58 ini nanti, insya-Allah selepas ni, sejauh ini dah 5 jenis lah kesenangan yang melekakan penghuni syurga. Punya pasangan, bersukaria di tempat yang teduh, duduk berbaring di atas pelamin, beroleh pelbagai jenis buah-buahan dan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Maaf cakaplah,
Kalau penghuni syurga ni nak makan apple apple merah yang telah dikupas kulitnya, dipotong slice halus-halus, cantik-cantik, kemudian makan dicecah dengan sambal kicap, sebelahnya pula ada pemaisuri dia, ada pasangan dia. Alamak, tak cukup kalau duduk berbaring ini sambil makan ni, ada pasangan ni, kalau makan gitu je macam kurang komplit lah. Ada nak tengok cerita. Nak tengok cerita. Cerita apa yang dia favourite? Allahu'alam. Labu-labi ke apa keumpamanya. Apa yang dia nak, dia dapat. Sambil menonton ataupun sambil mendengar muzik. Muzik yang macam mana? Aku kalau muzik rock ni kan aku bingit betul. So itu semua dia tak dengar lah. Ma yad'un. Apa yang dia ingini, dia inginkan. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah hingga sejauh 5 jenis kesenangan yang Allah berikan daripada potongan ayat 55 hingga 58 ini, tak cukupkah ianya menjadi daya penarik untuk kita berusaha agar kita ini menjadi orang-orang yang dinamakan Ashabal Jannah? Subhanallah. Yuk, mari sama-sama kita usahakan, insya-Allah, yang mana kita harapkan akhirnya ibadah yang kita buat, kerja-kerja kebaikan yang kita lakukan, insya-Allah diterima oleh Allah dan akhirnya menempatkan kita sebagai Ashabal Jannah. Amin, Allahumma amin. Yuk kita beralih pula ayat yang ke-58, iaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun, iaitu mereka dengan kesenangan-kesenangan, ahli syurga dengan kesenangan-kesenangan yang melekakan mereka, yang buat mereka ini senantiasa terhibur. Mereka bukan sekadar itu, salamun qawlan, mereka beroleh ucapan salam sejahtera. Ucapan salam sejahtera. Mir Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Ini ayat 58. Dan ini merupakan kesenangan yang cukup melengkapkan segala bentuk kesenangan. Kita ambil contoh sajalah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ambil contoh. Dalam sebuah pertandingan ataupun satu pertandingan, contoh aja, umpamanya sukan lah, sukan maraton, lari jauh, maraton. Umpamanya seorang hamba Allah ini memang tak pernah menjadi juara. Pula dalam pertandingan kali ini mantan juara tahun lalu, juara 2 tahun lalu, ramai lagi, bahkan juara daripada daerah-daerah yang lain. Ini kalau lokal punyalah, contoh saja maraton ni. Dia ikut serta, dia yang dah berlatih sungguh-sungguh, dia mengharapkan dia mencapai kemenangan ataupun dia menang dalam maraton ini. Dan dia tahu saingan dia bukan mudah, sebab dia bersaing dengan bekas-bekas juara yang mereka juga fit. Bukan saja dia, lainlah kalau bekas-bekas juara ni akhir-akhir ni dengar sakit-sakit ke, umpamanya lah kan, ataupun kurang berlatih ke, mungkin lah. Tapi tidak, mereka juga fit. Maka pertandingan bermula daripada awal. Dia, hamba Allah ini, bertanding untuk menang
dan dia tahu macam disebutkan tadi, bersaing dengan orang-orang yang hebat, juara-juara yang hebat, dia mesti nak melebihkan usahanya. Okeylah, yang ingin kita lihat adalah di hujung pertandingan dia dapat mengalahkan yang lain, termasuk juara-juara yang pernah menjadi juara. Bermakna kali ini dia dinobatkan sebagai juara. Gembira tak? Gembira. Ganjaran yang disediakan, umpamanya juara maraton tahun ini, antara hadiahnya mendapat peroleh beasiswa pelajaran yang berjumlah $100,000. Contoh sajalah. Contoh saja. Dapat pergi umrah. Umpamanya lah, mana ada, tapi mana tak tahu kan. Jadi juara maraton ni, dapat pergi umrah pula tu. Masya Allah, yelah kat umrah pun bagus juga, nanti dia sa'i kan antara Safa dengan Marwah. Jadi ganjaran yang begitu besar dia dah perolehi sebab dia dah jadi juara. Tiba-tiba bila ia dah selesai daripada pertandingan itu, pulang ke rumah, ia buka Facebooknya ataupun Twitternya. Ni contoh saja. Ia buka dan tiba-tiba di antara posting yang ia terima, ucapan tahniah daripada Presiden US, Amerika Syarikat. Bukan setakat Presiden negara sendiri. Presiden kuasa besar ni mengucapkan congratulations, tahniah di atas kejayaan anda menjuarai maraton tahun 2020 ni. Contoh saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ucapan seperti ini sudah tentu menambahkan lagi rasa gembiranya dia. Nah, inilah yang sebenarnya ingin kita hayati. Bila dalam ayat yang ke-58 Allah berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah mengutuskan ucapan salam sejahtera mir rabbir rahim, daripada Tuhanmu yang maha mengasihani. Ya Allah, bukan hanya setakat nikmat ada pasangan, tempat yang selesa, duduk berbaring, buah-buahan ada, malah komplit apa yang dia hendak. Ditambah lagi pula dengan ucapan salam yang diberikan oleh Tuhannya, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cukup ganjaran yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penghuni syurga ini. Maka itulah kita dapati ayat 59 pula. Nah, kita beralih selepas kita menghayati ayat 55 sehingga 58 tentang ashabal jannah, kita berpindah ke sepotong ayat saja, iaitu tentang orang-orang yang dinamakan al-mujrimun. Ayat 59 Allah berfirman, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya, kepada orang-orang yang kafir yang dinamakan al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa ataupun yang bersalah ini, Allah katakan wamtazu, berpisahlah kamu. Berpisahlah kamu. Ibarat sekarang ni di dunia ni, contoh aja. Ni contoh pun orang-orang dulu.
Umpamanya bapak-bapak nak berbual, so anak-anak ni ada, nanti dia dengar ini perbualan orang tua-tua apa, perbualan orang lama ni kan. Kau jangan dengar. Nak ambil duit pergi main jauh-jauh. Ibarat macam tu lah kan. Macam tu lah. Tersisih, disisihkan. Maka Allah firmankan, wamtazul yauma, dan berpisahlah kamu. Sebahagian ulama bila mana menghuraikan perkataan wamtazu, dia bermakna dalam bentuk fi'il madhi, maka terpisahlah, pisah sendiri. Ada pula yang menafsirkan wamtazu dalam bentuk fi'il amr, maknanya menyuruh, pergilah, berpisahlah. Dan ini sebahagian ulama lebih cenderung kepada terjemahan yang kedua, berpisahlah kamu. Macam tu tadilah kita beri contoh, kau ambil ni duit, main jauh-jauh, tu perintah kan. So jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini wamtazu datang daripada perkataan imtiaz. Imtiaz ini kadang-kadang daripada kekata ni dipecahkan orang yang mencapai kecemerlangan dalam, umpamalah anak-anak kita yang bersekolah di madrasah. Biasanya kalau dalam grade yang mereka capai, bila mana mereka ini mencapai keputusan makbul. Makbul ni apa setengah orang cakap, cukup-cukup makan je lah, okey lah, pass lah, just pass kata orang. Baik sikit, good, jayid. Atas daripada good, very good. Baiklah. Dia lebih baik daripada good tadi. Tapi bila mana mumtaz, excellent, maknanya ini yang paling tinggi, yang terbaik. Dia juga, perkataan wamtazu ini juga datang pecahannya perkataan mumtaz, maknanya yang terbaik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terbaik ini memang garantinya terpisah apa? Terpisah. Kalau pada majlis graduation ceremony umpamanya, kan biasanya akan dipanggil murid-murid yang lulus dan sebagainya. Tapi dalam kelompok yang mencapai keputusan yang terbaik, mereka ini disenaraikan dalam senarai yang lain, yang terpisah, yang teristimewa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 59 ini berkenaan dengan al-mujrimun, orang-orang yang melakukan jarimah. Another word, perkataan jarimah ini adalah jenayah. Orang-orang penjenayah, orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat. Allah katakan layanan istimewa kepada kamu, cukup. Berlainan dengan tadi, orang-orang yang dinamakan sebagai ashabal jannah, penghuni syurga. Nah, mereka ini mendapat layanan yang istimewa. Istimewa yang bagaimana? Dalam surah Ibrahim, ayat-ayat kepada mereka ni banyak sebenarnya, tapi kita ambil beberapa contoh. Surah Ibrahim ayat 49. Apa yang Allah firmankan pada ayat 49 surah Ibrahim itu? وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan engkau dapat melihat orang-orang yang berdosa, yang bersalah, al-mujrimin ini. Yauma'idhin, pada hari tersebut, muqarranina fil asfad. Muqarranina fil asfad, diberkas dengan belenggu. Dah salah apa? Takkan dibiarkan gitu je. Mesti
diberkas, muqarranin, diikat fil asfad dengan belenggu. Malah dalam ayat 12 dan 13 dari surah As-Sajdah, Allah berfirman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sungguh ngeri, kata Allah, sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang al-mujrimun ini, orang-orang yang berdosa ini, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan mereka ini malu dan terasa hina. Rabbana absarna wa sami'na. Sambil mereka ini merayu, masih merayu lagi, dan mereka ini berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami mendengar dengan cukup jelas, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin, iaitu benar-benar adanya kehidupan akhirat. Kami dengar, kami lihat, kami dengar masa kat dunia ni, tapi kami menolak. Nak sekarang kami lihat, kami dengar, maka itulah takut kan? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, hidupkanlah kami semula kat dunia ni, na'mal salihan, agar kami dapat berbuat amal-amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami ini yakin. So ini ayat 12 jamaah. Ini surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. Allah meneruskan, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan bagi menolak rayuan itu, Allah berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan, iaitu memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk mereka ini beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, niscaya kami, yakni Allah, berikan pada tiap-tiap orang akan hidayah petunjuknya sebelum mereka meninggal dunia lagi. Masa mereka hidup kat dunia ni, Allah kurniakan hidayah. Mereka dengar kan? Mereka lihat kan masa kat dunia? Nah, tapi hidayah tu tak ada pada mereka. Kalau Allah mahu, Allah berikan. Dan mereka dengan itu taklah terkena azab siksaan Allah, orang-orang al-mujrimun ini. Seterusnya ayat 13 surah As-Sajdah ini, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap hukuman siksaan dariku. la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi sesungguhnya, kata Allah, aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Semuanya. Makna semua mereka yang dikatakan al-mujrimun, pada kesempatan di dunia mereka tidak mahu berusaha untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu berusaha untuk beriman kepada Allah dengan iman yang sepenuhnya, tidak mahu berusaha dengan amal-amal soleh dan sebagainya. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tetapkan hukuman ke atas mereka.
walakin haqqal qawlu, apa dia? La amla'anna jahannama, aku pasti akan memenuhkan neraka jahannam ini, minal jinnah, baik daripada kalangan jin yang ingkar, yang juga al-mujrimun, wan nasi, manusia juga yang ingkar, yang al-mujrimun ini, ajma'in, semuanya. So ini antara ayat-ayat yang amat menggerunkan sebenarnya. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang dinamakan al-mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu dia. Terpisahlah. Sebelum kita mengakhiri siaran kita pada kali ini, di ayat 41 dan 42 surah Ar-Rahman, Allah berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang yang al-mujrimun, yang berdosa, yang berbuat salah ini, yu'rafu, dapat dikenali daripada bisimahum, dari tanda-tandanya, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, lalu dipegang dari atas kepala dan kakinya untuk diseret ke neraka. Pegang dari kepala, pegang dari kaki, seret. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangankan harap red carpet untuk mereka berjalan atasnya untuk menuju ke neraka. Jalan biasa pun tidak. Kena seret kepala, kena seret daripada kepala, daripada kaki, diseret masuk ke dalam neraka. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka yang mana satukah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang membuatkan wamtazu, berpisahlah kamu. Orang-orang ashabal jannah beroleh syurga Allah, beroleh pelbagai nikmat, sehingga dengan nikmat itu terleka. Tak cukup, malah dengan ucapan daripada Tuhan mereka, salamun qawlan min rabbir rahim. Sebaliknya, orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang dinamakan al-mujrimun ini terpisah. Sebab daripada awal di dunia ni mereka sengaja nak memisahkan diri mereka daripada amal-amal baik, daripada beriman kepada Allah, beriman kepada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhirat nanti begitulah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seumpama ini maksudnya daripada kelompok ayat 55 hingga 58, kemudian 59, walaupun bandingan orang-orang mujrimun ini cuma satu ayat aja, tapi memadailah cepat, sebab satu ayat ni saja gambarannya cukup menggerunkan. Akhirnya dipaparkan kepada kita, khususnya bagi yang membaca surah Yasin ini selalu, yang mana kita dikurniakan oleh Allah petunjuk, dikurniakan oleh Allah akal fikiran untuk kita buat bandingan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahanlah orang-orang yang disifatkan oleh Allah pada ayat 59, orang-orang al-mujrimun ini, kita bukan daripada kelompok mereka. Bukan daripada kelompok mereka. Di akhirat nanti manusia cuma dua kelompok aja. Kalaulah manusia ini bukan dalam kelompok al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, yang bersalah ni, mereka akan dalam kumpulan ashabal jannah, penghuni syurga. Either one ataupun either one, salah satu. Kalau tak yang ini, yang itulah. Bukan ahli syurga, ahli neraka lah. Bukan ahli neraka, ahli syurga lah. So akhirnya
mana satu pilihan kita, dan di situlah kita usahakan, insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di atas kesudian bersama-sama. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang seterusnya pada pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ayat yang seterusnya, ayat 60 dan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.